Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang himpunkan kita pada petang ini hari tanggal 8 hari bulan Muharram, besok 9 dan 10. Tuan-tuan sekalian, syukur pada Allah Ta'ala kita dipanjangkan umur dan beri kesempatan. Besok puasa sunat, lusa 10 Muharram, puasa 9 dan 10. 10 tu hari Ashura dan 9 hari Tasu'a. 10 Muharram sebelum difardukan puasa Ramadan, 10 Muharram tu puasa fardu kita umat Islam. Kemudian mansukh kerana turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, maka puasa Ramadan fardu, puasa 10 Muharram tetap kekal tapi sebagai puasa sunat. Dan diapit dengan 9 hari bulan kerana Nabi SAW apabila sampai di Madinah, Nabi lihat orang-orang Yahudi pun mereka berpuasa pada hari itu, kerana membesarkan hari itu hari sejarah, hari bersejarah mereka, yang mana Nabi Musa AS selamat dikejar oleh Fir'aun sehingga laut terbelah, dan hari itu jugalah hari kematian Fir'aun, hari selamat mereka dan hari kematian Fir'aun. Maka mereka puasa. Maka Nabi mengatakan, jika aku panjang umur, tahun depan akan aku puasa 9 hari bulan dan 10, untuk biar tak sama dengan mereka, ya. 9 dan 10 hari bulan Muharram. Siapa puasa 10 Muharram, maka pahalanya, fadilatnya adalah seperti diampunkan dosa 1 tahun lamanya. Kalau kita puasa 9 Zulhijjah, ya, lepas tu puasa-puasa sunat ini ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian, hari-hari pun ada, ya. Jadi yang tahunan itu yang paling besar ialah puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Kalau kita puasa 9 Zulhijjah diampunkan dosa 2 tahun. Kalau kita puasa hari Ashura, kita diampunkan dosa 1 tahun. Apa bezanya? Yang ni 2 tahun, yang ni 1 tahun. Sama-sama hari besar juga. Kerana puasa 9 Zulhijjah itu syariatnya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka apa-apa amalan syariat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah ganjarannya terlebih istimewa lagi. Baik itu pahalanya pengampunan dosa sepanjang 2 tahun. Tetapi puasa 10 Muharram syariatnya adalah berkongsi juga dengan umat-umat terdahulu. Maka tidaklah seistimewanya, ya, istimewa juga tapi tidak seistimewanya. Dan besok kita puasa, lusa kita puasa. Seyogianya besok malam tuan-tuan sekalian, belilah, kalau kita tak ada di masjid, tidak adakan acara-acara ke apa, belilah buku-buku ataupun ceklah daripada internet, daripada sumber yang betul, dari sumber yang ahli sunnah wal jamaah, cerita-cerita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 10 hari bulan Muharram. Ini kerana mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala arahkan kepada Nabi Musa AS, tapi terbaktut dalam Al-Quranul Karim. Maka kita kena ambil perhatian. Wadzakirhum bi ayyamillah, peringatkanlah mereka, iaitu kaummu, tentang hari-hari kebesaran Allah, tentang hari-hari kebesaran Allah. Jadi kalau orang-orang Bani Israel disuruh peringatkan tentang hari-hari kebesaran, kita lagi umat Islam terlebih aula lagi. Maka hari 10 Muharram tu kita bacakanlah riwayatnya. Di antara yang berlaku pada 10 Muharram itu, hari Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam dalam syurga 10 Muharram. Hari Allah Ta'ala ampunkan Nabi Adam, dibaca Rabbana zalamna anfusana, dan dia bertawassul dengan Nabi Muhammad. Itu adalah 10 hari bulan Muharram. Hari Allah Ta'ala rahmat pertama turun ke bumi ini 10 Muharram. Titisan hujan yang pertama, first drop of rain water, 10 hari bulan Muharram. Hari Allah Ta'ala jadikan malaikat Jibril. Hari lahir Nabi Ibrahim, hari lahir Nabi Isa, 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram. Sayang orang Nasrani sambut Christmas Day, ya, tapi sebetulnya ialah 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram. Dan hari apa lagi? Hari Nabi Musa selamat, kita dah katakan tadi. Hari Bahtera Nabi Nuh selamat mendarat atas Jabal, pada 10 hari bulan Muharram. Hari Nabi Yunus keluar daripada perut ikan, 10 hari bulan Muharram. Hari Nabi Ayub disembuhkan sakitnya, 10 hari bulan Muharram. Hari Nabi Yaqub sembuh matanya, kan apabila kita baca Al-Quran surah Yusuf, dibawakan baju Nabi Yusuf AS dan disapukan pada muka ayahnya, terus kembali penglihatannya. Itu pun 10 hari bulan Muharram. Dan nanti apabila berlaku kiamat juga, hari Jumaat pada 10 hari bulan Muharram, dan 10 Muharram tahun ini berjatuh pada hari Jumaat.
Tapi insya-Allah bukan lusa lah, bukan lusa, kerana tanda-tanda yang besar lain banyak belum keluar lagi, belum keluar satu pun tanda besar lagi. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Jadi sebutkan. Jadi kalau kita boleh syarahkan satu persatu, kita syarahkan kisah apa qasasul anbiya yang kita sebutkan tadi semua. Kalau tidak, paling tidak sebutkan saja. Kemudian pada 10 Muharram sendiri banyak amalan untuk kita lakukan, amalan-amalan sunnah, amalan al-sunnah, dan kita lakukan tuan-tuan sekalian. Kita ahli sunnah wal jamaah dengan amalan kita yang disusun oleh alim-alim ulama kita, yang disusun oleh alim-alim ulama kita. Jangan terpengaruh dengan amalan orang fahaman selain daripada kita ahli sunnah jamaah. Mereka menyambut 10 Muharram dengan macam-macam perarakan, dengan cabuk-cabuk badan. Itu bukan cara amalan kita. Cara amalan kita, kita puasa pada hari itu, kita baca hasbunallah wa ni'mal hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Kita ada baca doa yang tertentu pada hari itu. Kemudian kita beri sedekah kepada orang-orang susah, kita ziarah orang alim, kita ziarah anak yatim, dan berbagai-bagai amalan yang kita lakukan pada hari itu demi mendekatkan. Kenapa hari itu Allah Ta'ala anugerahkan berbagai-bagai anugerah kepada para anbiya yang terdahulu, maka kita pun boleh raih berbagai-bagai anugerah pahala daripada Allah Ta'ala, daripada berbagai-bagai amalan yang diaturkan pada hari itu. Jadi 10 Muharram tu hari besar. Kalau dulu saya masih bekerja, saya ambil cuti 10 Muharram. Kemudian lepas tu kita kerja masjid, tak payah ambil cuti, memang tu sebahagian daripada kerja kita. Ziarah mesti 10 Muharram, ziarah orang alim, ziarah anak yatim, pergi rumah anak yatim. Ramai orang tang ziarah rumah anak yatim, yang tak pergi kita sendiri. Ramai tak tahu mak pasal kita tak ziarah, sebab kita tak tahu, kita dengar kita jadi satu keheranan. Ramai yang ziarah rumah anak yatim pada 10 hari bulan Muharram. Ini sebahagian daripada sahabat-sahabat kita lepas zuhur akan berpecah, berangkat daripada tanah penguburan Pusara Aman di Tuas sana, terus masuk ke Johor, ziarah Habib Ali bin Jaafar. Begitu dahulu daripada 10 Muharram. Baru di Hadramaut, lepas asar semua akan berhimpun di rumah Habib Abdullah bin Syihab dengan nasihat beliau, ceramah beliau. Dan sebelum maghrib akan kumpul di rumah Habib Abu Bakar Adni yang sudah meninggal, semua dah meninggal sekarang. Habib Abu Bakar Adni yang tulis kitab fiqh tahawulat tentang akhir zaman, berhimpun di rumah dia, buka sama ada di rumah dia ataupun buka masing-masing. Dan malamnya pulanya, iaitu malam 11, jemputlah orang datang rumah ke, kita datang rumah orang ke. Dan kanak-kanak, kalau 10 Muharram ni macam sekarang ni, tadi saya dah pergi Koboi, dah beli sedikit goodies untuk anak-anak cucu-cucu semua berkarung-karung beli. Kalau dulu di Hadramaut 8 jam waktu gini kita dah belilah keropok-keropok ke begitu, seorang sepaket, berkarung-karung kita beli. Pagi 10 Muharram saja, lepas waktu isyarat awal pagi-pagi dah ketuk pintu, ya Ami, pakcik, barakah Asyura, meriah. Ramai budak-budak kampung dengan baju cantik-cantik macam hari raya, tahan voting sekolah, minta barakah Asyura. Kita kasihlah, suka budak-budak ni. Nanti budak kampung sebelah datang, budak kampung kita pergi kampung sebelah, begitu mereka sampai petang. Kita pulaknya pun dengan grup-grup ziarah orang alim sana, ziarah orang alim sini. Hidupkan 10 Muharram dengan acara-acara yang penuh dengan suasana ibadat, kerana membesarkan hari itu. Kalau adat orang Tarim, hari itu yang kita bilang malam itu dibikin jamuannya apa tuan-tuan? Sausage apa? Sausage daripada daging yang mereka preservekan daripada daging korban. Jadi itulah last daging korban. Dulu tak ada fridge kan, jadi taruh garam, ditaruh apa semua, dibikin semua, dikeringkan. Penghabisannya tu digorengnya pada malam 10 hari bulan Muharram. Begitu tata cara mereka, Ingat kita sebutkan lagi sekali, kita tak ada kena-mengena dengan amalan orang-orang Syiah lah, terus cakap mereka dengan amalan mereka. Kita alim-alim ulama kita cukup semua dengan sandarannya. Alhamdulillah, hidupkan. Dan hari-hari itu semua tu hari-hari kebesaran. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, yang sedemikian terbit daripada hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan dengan caranya meriah, tapi sederhana tapi meriah, dan penuh keinsafan, penuh renungan, banyak iktibar pada hari itu berlaku. Sebab itulah kita dalam agama Islam kita ni, alhamdulillah, lepas satu musim ke satu musim, berbagai-bagai. Sambung baca kitab kita An-Nasaih Diniyah Wasaya Limaniyah sampai pada muka surat 434 Ribah. Minggu lepas saya sudah pesan kisah hamba saya yang Namimah. Hamba saya yang Namimah, kisah dia. Pasal Nabi Musa punya Namimah. Hamba saya 434 dia. 434 Ribah.
Masih bincang tentang bab lidah ya, maksiat lidah. 434. Ghibah, bencana lidah yang paling besar itu mengumpat. Nanti kita akan sebut juga tentang bab namimah. Namimah ni adalah apa? Batu api. Kita cerita dahulu namimah ya. Pernah satu hari orang pergi, ini cerita-cerita zaman dahulu kala lah. Orang pergi pasar, tengok orang jual hamba saya. Ini kalau kita tengok gini macam cerita piramid, semua ikut dari cerita begitulah. Hamba saya murah-murah, tengok cheap sale. Badan tegap, sihat walafiat, cheap sale pula, murah harganya. Kenapa? Ada aib sikit ini hamba saya tuan. Apa aibnya? Buta tidak, apa tidak, semua ya. Fizikal tak ada aib, akhlak dia ada aib. Mulut dia suka buat mulut. Mulut itu kita tak perlu lah, janganlah dengar cakap dia. Kita nakkan khidmat dia. Badan tegap apa semua, tak kisahlah. Beli dengan harga murah, bawa balik. Rajin, kerja cukup, rajin. Rapat dengan tuannya, khidmat, taat pula dengan cik puannya juga. Dan bukan itu, boleh nasihatkan urusan itu, urusan ini, urusan itu. Dia punya nasihat itulah racun. Dia katakan kepada apa tuannya, tuan, saya tengok tuan ini baik, kasih sayang dengan keluarga. Itu orang jahat mulut tak? Kan baik tu namanya ya, kan baik. Tetapi kesian tuan dia, saya perhatikan tuan tak tahu rupanya mak encik ni, cik puan ni ada main kayu 3. Saya nasihatkan tuan, supaya apa tuan jaga-jaga. Saya dengar satu masa nanti, satu malam dia akan datang nak tikam tuan. Kalau dia mau, tuan jagalah. Dia buat cerita tau, dia suka melaga-lagakan orang. Dengan makcik ni pun dia cakap gitu, cik puan ni baik, rajin, begitu begini ya, semua itu. Tapi sayang, pak encik ni ada perempuan lain. Tuan puan, makcik puan tak lama dia akan dimalulah. Tapi boleh ubah tau hati dia. Kita boleh jumpa orang buat ilmu ke apa, dengan syarat dia dah tidur, cik puan gunting sikit janggut dia, sikit gunting untuk kita buat ilmukan dia. Nampak macam baik kan? Orang bilang dia ni bawa mulut tukar gitu, rupanya dia nasihat lagi perkara yang baik. Dah lah pakcik ni pun jaga, standby. Makcik ni pun datang bawa gunting. Betul pakcik tengah buat rasa tidur, betul isteri dia dah masuk hampir tempat dia. Betul dia nampak dari kelibat, betul-betul tengah bawa pisau, tengah bawa gunting begini, dia tikam isterinya. Mati. Maka apabila dah mati isterinya, ketahuan keluarganya, suaminya pula kena tangkap, kena hukum pancung kerana membunuh isterinya. Dan dia bilang, pasal isteri aku nak bunuh aku. Tak terima kaum lelaki suaminya, bilang pasal ini saudara kami mempertahankan diri. Perang dua kabilah. Perang kabilah isteri, kabilah suami berperang. Dah berperang, lama-lama siasat, dapat tahu rupanya si Khadam ni bilang, terus dulu aku yang buat cerita. Kau buat cerita, lantaran kau sampai satu orang mati terbunuh, satu orang mati dihukum bunuh tak bersalah, dan dua kabilah bergaduh berperang sampai banyak korban, lantaran mulut kau baru tahu. Tengok ya, orang punya jahat mulut namimah tu boleh buat dua kabilah berperang, dua kabilah sampai berperang begitu ya. Baik, hati-hati. Jadi kalau orang tengok macam mana lagi tu, tengok mulut dia, semangat nak tahu orang mulut baik tak baik, tengok dia suka umpat kita ke tidak. Kalau nampak dia umpat kita tu tak baiklah. Tapi kita tak akan dengar dia umpat kita, sebab yang umpat tak akan depan kita. Tapi kita tengok dia umpat orang lain ke tidak. Kalau dia umpat orang lain, dia dah umpat, ini kan pula kita. Kadang orang yang kita rasa dia dengan kita, dia lagi rapat dengan orang tu, dia tergamak umpat, ini kan pula kita. Sudahlah, jangan ya. Maka berenggang tu adalah lebih baik, dan berjaga-jaga adalah lebih baik ya. Baik ya. Ghibah, bencana lidah yang besar juga, iaitu mengumpat. Jangan sangka kecil ya. Ghibah tu lebih besar daripada zina ya. Nabi berkata kepada para sahabat, hati-hati terhadap mengumpat. Umpat ini adalah lebih bersangatan dosanya berbanding dengan zina. Maka merasa heranlah para sahabat, bagaimana ya Rasulullah, betapa pula mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina. Orang tahulah zina tu rejam, rotan, semua jijik, kotor, dapat anak haram apa semua tu. Nabi mengatakan orang yang berzina, begitu dia bertaubat kepada Allah, begitu Allah ampunkan dia. Tapi orang yang mengumpat tak akan terampun dosa dia, sehinggalah orang yang diumpat itu mengampunkan dia, dan kesnya tak boleh settle kat dunia akhirat.
Agak-agak berani tak kita? Dah empat orang, mesti kena minta maaf dengan dia tau. Tak minta maaf dengan dia tak settle. Cik Hassan, saya minta maaf lah, saya banyak mengumpat awak. Tak boleh bilang, maaf saya batin dia tersebut, tercerita ke apa semua. Jangan marah ya, kadang-kadang kita ialah bual-bual tersebut-sebut. Tak pakai ya. Syarat minta maaf kena sebut satu persatu ya. Tafsil. Point by point. Tak boleh ijmal. Maaf saya batin ya, kosong-kosong. Tak ada kosong-kosong. Kena sebutir demi sebutir. Minta maaf, kiasan saya nak minta maaf lah. Saya dah umpat awak. Apa awak umpat saya? Saya bilang awak ni pemalas. Lagi puan makan. Lagi tak pernah nampak batang hidung. Lagi suka bergaya. Lagi macam-macam lagi. Sekian. Dia di mana awak umpat? Di masjid, lagi di surau, lagi di pekan, lagi pada saya awak umpat. Pada bulan. Maaf tak Cik Hassan? Maaf. Agaknya Cik Hassan maaf tak? Sebiji orang kena. Allah, mudah tak nak minta maaf? Tak mudah nak minta maaf. Ada tak ada kau kena appeal pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah umpat fulan bin fulan. Aku minta ampun dan maaf kepadamu ya Allah, Engkau Tuhan dia. Dan aku mohon ya Allah, aku menyesal atas perbuatan jelekku itu ya Allah. Aku tak nak buat lagi, taubat betul-betul. Dan aku mohon ya Allah supaya kau lembutkanlah hati fulan yang telah aku umpat itu, supaya ampunkan dosa aku, supaya dia tidak tuntut aku depan mahkamahmu ya Allah. Kemudian kau bikin advance payment. Ya Allah, untuk si fulan telah aku umpat itu ya Allah, aku mohonkan kau panjangkan umur dia, kau murahkan rezeki dia, kau berikan dia husnul khatimah. Mak dia, bapak dia, atuk moyang nenek dia, semua kau macam-macam sebutkan ya. Nanti yaumul akhir kes apa akan dibuka. Bermakna you open up the file before the hearing date in the court. Sebelum hari dengar kes akan kita buka file dulu. Nanti hari apabila kes disebutkan, hari sebut kes sekian hari bulan sekian di tempat sekian, fulan umpat fulan bin fulan, dia datang nak tampil. Nanti Allah Ta'ala mengatakan, nanti dulu wahai fulan, kau lihat mahligai yang besar tu, dia akan lihat mahligai yang cantik daripada permata, daripada permata beraneka warna. Untuk siapakah ya Tuhan dia terpesona? Ini untuk para Nabi ke? Bukan. Untuk hamba-Ku yang suka maafkan saudaranya. Sekarang kau ada kes dengan dia, bukan? Kalau kau maafkan dia, ini mahligai milikmu. Kalau kau nak tuntut dia, sekian-sekian yang kau boleh claim. Adil. Tambahan pula, dia dah rayu padaku, dan yang kau dapat sekian dan sekian berkat doa dia. Sekarang kau main tuntut lagi, aku tak tuntut ya Allah. Tapi payah tau. Kita dah umpat dia malam-malam, tak boleh tidak. Kau kena doakan dia, tak boleh tidak. Itu satu-satunya cara. Dengan ikhlas. Tak boleh, ya Allah murahkan rezeki dia, tak apalah, ya Allah macam tak nak aja. Tak boleh. Kena betul-betul mengharapkan pada Allah Ta'ala. Kabul dapat, baru saya terkis. Dan tetap bicaranya yaumil akhir. Tak boleh keluar. Amal kita dah cukup, pahala sembahyang puasa kita semua dah cukup. Antara kita sesama hamba Allah tak settle, tak boleh gerak pun ya. Baik. Di antara bencana-bencana lidah yang terutama selain dusta ialah ghibah, iaitu mengumpat, iaitu menyebut sesuatu yang tidak baik terhadap saudaramu yang muslim, yang jika ia dengar ia merasa marah. Sama ada anda menyebut tentang kekurangan dalam agamanya atau kecacatan pada tubuhnya, anak isterinya, sekalipun pada gerak-geri dan pakaiannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya ya. Baik. Dengan orang muslim ya. Habis tak muslim boleh umpat? Tak boleh umpat, tapi tak dosa. Perkara tidak baik. Kenapa tidak dosa? Kerana di situ ada kebaik. Kita sebut dulu umpat tu apa ya. Umpat ialah kita membuka aib orang, menyebutkan keburukan orang, menyebutkan keburukan orang walaupun benar sekalipun, yang kalau dia dengar dia tidak happy. Apa yang kita sebut? Apa saja. Hutang baju dia tak kena, pakai baju tak kena hutang, mesti terbuka dia, tak smart umpamanya. Kau tengok pakai songkok pun dia ni alah, umpamanya lah. Kadang-kadang kita cakap begitu kan ya. Tak kena baju dia dengan samping dia. Kau tengok ustaz tu pakai kena baju dengan samping umpamanya. Orang tu ada saja kau sebut apa saja pun. Apa-apa sajalah kau sebut, apa-apa saja dengan dia.
kereta dia, walaupun kesian sekali betul, kesian aku tengok kawan kita ni, kereta dia tu dah berapa bulan tak cuci. Itu dah kira umpat. Dia boleh dengar. Kalau kita tak tahu dia marah ke tak marah, agaknya kalau orang sebut tentang kita, kita marah ke tidak. Begitulah. Kalau orang sebut tentang kita gitu, orang sebut kereta kita marah tak? Orang sebut isteri kita marah tak? Orang sebut anak kita marah tak? Begitulah orang dia marah kalau kita sebut hal ehwal dia. Maka jangan sebut, ya. Walau benar sekalipun kita dah buka aib dia. Dengan syarat kau sebut, kau ucap, ada yang dengar. Kalau kau cakap dengan tembok, tak kira ngumpat. Tembok, kau tahu tembok, Cik Ali tu tembok, tak guna. Kau tak kira dapat dosa mengumpat. Cuma kau kiranya cakap wepek je lah, tapi tak ada dosa mengumpat. Kenapa? Tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mendengar, ya, mengumpat, ya. Baik. Tetapi di situ kenapa disebutkan apa orang Muslim? Habis orang kafir bagaimana? Kita sebut, ya. Di situ ada 6 umpatan yang tak berdosa. Kita kena tahu 6 umpatan yang berdosa. Pertama, apabila seorang itu berjumpa kepada mufti, minta fatwa. Yang kedua, apabila orang jumpa qadi, minta tindakan. Yang ketiga, orang menyelamatkan seorang Muslim lain daripada bencana seseorang. Yang keempat, orang yang sudah masyhur dengan gelaran yang tak baik. Yang kelima, yang pertama tadi jumpa qadi, kemudian jumpa mufti, jumpa qadi, menyelamatkan muslim daripada keburukan seseorang. Dan yang keempat tadi kita bilang apa? Orang yang masyhur dengan gelaran-gelaran yang jelek. Yang keenam ialah orang yang menzahirkan perbuatan dia. Yang kelima saya ingat apa ya? Yang kelima apa? Yang pertama, orang yang mengadu qadi, berlapor pada mufti, kemudian menyelamatkan muslim lain pada bencana orang itu, minta tolong muslim terhadap kejahatan seseorang. Yang keempat, itu yang keempat. Yang kelima, orang masyhur dengan gelaran jelek. Yang keenam, orang yang menzahirkan keburukannya. Baik, yang pertama jumpa mufti. Apa beza jumpa mufti dan jumpa qadi? Apabila kita jumpa tuan mufti, ialah kita buat pengaduan, tetapi kita nak ambil action sendiri, nak ambil tindakan sendiri, minta fatwa, minta nasihat. Bagaimana seorang sahabat jumpa sama Rasulullah, disebutkan seorang wanita, ya Rasulullah, suami aku ni kedekut, tak kasih nafkah cukup. Bolehkah aku pickpocket daripada wang dia untuk kadar keperluan aku? Nabi mengatakan boleh. Kan dia umpat suami dia tu, suami aku loket, kasih nafkah tak cukup. Dan Nabi tak tegur dia. Bermakna laporan yang begitu boleh. Kerana apa? Disebutkan. Kerana disebutkan. Yang pertama. Kalau yang kedua, ngadu qadi. Qadi itu ialah pihak berwajib lah. Qadi, polis, samalah kita bilang pihak berwajib undang-undang, kita bilang, ya. Kalau kita ngadu mufti, kita minta hukum tapi kita nak laksanakan sendiri. Kalau kita ngadu qadi, kita minta dia ditindak. Itu bezanya. Jadi macam umpamanya kalau sekarang kita pergi balai polis, tuan saya nak buat laporan. Laporan apa? Jiran sebelah rumah saya. Apa ceritanya? Takkan saya nak sebut buruk dia. Jiran saya dosa, saya ngumpat. Awak pergilah tengok. Satu kerja polis nak kena pergi tengok. Sebut. Dia kalau dah main muzik berdentang-dentang, rumah dia nampak orang masuk gelap atau keluar hoyong-hayang. Rasa saya macam ada kegiatan matpit umpamanya. Kau umpat jiran kau, dia matpit dia masih sedara rapat dengan Abang Gian. Dia samalah dua-duanya, ya, umpamanya. Kau sebut, itu kira umpat tak? Umpat yang diperlukan. Yang ketiga, menyelamatkan muslim daripada muslim lain. Fulan pernah jadi jiran awak sekampung, sekarang dia pinang anak saya. Bagaimana tuan? Awak bagi pendapat awak, boleh ke macam itu? Nanti dah jadi mantu awak tahulah sendiri. Alamak, janganlah itu macam sebut. Budaknya okey, tak ada apa-apa semua. Cuma bapaknya tu tukang pukul, maknya kaki gaduh. Budak ni pula pulang masuk pusat tahanan, umpamanya lah, ya. Itu kira ngumpat tak? Ngumpat, tetapi nak menyelamatkan orang. Contoh lagi satu,
fulan itu apa, fulanah tu dulu ada biasa kerja jadi juru sales girl di kedai awak, sekarang dia minta dekat kedai saya pula. Bagaimana dia? Dan tu kita kalau mohon kerja ya, dalam tu ada apa, reference orang kalau nak tanya kita sama siapa, untuk itulah kes tu. Jadi apa, fulan dia minta kerja tempat saya. Macam mana budaknya dulu? Oh, budaknya, sebab itu saya berhentikan dia, panjang tangan, umpamanya. Empat tak tu? Empat. Tapi harus tak? Harus ya. Yang keempat, minta tolong. Kita nampak budak main judi di ujung kampung. Ni kalau kau tegur ni gaduh ni, tak terima. Aku jumpa Pak Long dia. Cik Seman, anak saudara awak tu ke ujung kampung tengah main judi begini umpamanya lah. Kan umpat tu namanya. Tapi harus tak? Wajib. Kenapa nak minta dia benteras itu maksiat? Kerana di luar daya kita. Begitu ya. Yang kelima, orang yang memang masyhur dengan gelaran. Kau kalau pergi kampung cari aku, dia kampung aku Ahmad ada 13 Ahmad. Semua panggil Ahmad. Kau tanya kalau Ahmad Sulaiman bin Zulkarnain, tak ada orang kenal. Kau panggil Ahmad panjang aja semua tahu. Panjang. Biasa gelaran pulaknya tak ada yang cantik-cantik tau gelaran. Ahmad Bongko, Ahmad Bengkok, Ahmad Sopa, Ahmad macam-macam lah. Macam-macam yang tak cantik. Tapi tuan punya diri tahu. Kalau orang tanya aku bilang, kau tanya Ahmad Bengkok mana? Entah apanya bengkok, jarinya ke bengkok ke apa ke. Aku bilang Ahmad Bengkok, nanti orang tahu. Begitu umpamanya. Itu kira umpat tak? Tak umpat. Sebab kalau kau tak sebut, orang tak kenal. Mari kita lihat siapa yang kenal. Siapa tu namanya? Ibrahim pendek. Tak kira orang bilang Ibrahim yang agak ukuran rendah, tak payah ukuran pendek dia sudah. Dia pun tahu nama dia. Dalam layar pun tulis Ibrahim pendek. Itu tak kira umpat. Sebab dah tak boleh nak avoid lagi ya. Ibrahim pendek. Sudah begitu ya. Yang keenam, orang yang memasyhurkan maksiat dia. Mengumpat dia bukan aib orang, tapi dia bukan aib dia. Jalan kepit perempuan sambil togok arak bulan-bulan puasa, na'udzubillah. Umpat, dia ada tahu perbuatan tu jadi cakapan orang. Umpat, dia ada tahu orang tak suka dengan tingkah laku dia. Umpat. Dengan ini, kita sebut tadi Muslim. Kalau yang non-Muslim, dia ada kejelekan tau. Apa kejelekan dia paling besar? Kufur pada Allah. Dan dia masyhurkan tak? Dia masyhurkan. Dia sebut agama saya sekian. Dan itu paling besar. Maka segala kesalahan dia lain adalah di bawah kufur dia tu. Kalau dah kufur dia dizahirkan, yang lain kita sebut pun tidak mendatangkan dosa, tapi tidak digalakkan. Kerana apa? Takut dah terbiasa umpat orang bukan Islam, nanti orang Islam kita menjadi suka umpat ya. Dan yang empat yang kita bilang yang keenam ini harus, walaupun orang sudah mati sekalipun. Kita kalau baca bab mayat, bab mandikan mayat ada disebut di situ. Kalau kita mandikan orang alim, orang baik-baik lah, Pak Imam ke Pak Bilal ke, meninggal, dan tukang mandi ni tahu mayat ni kita tengok ada tanda-tandanya. Tukang mandi ni khusus ya. Pada mandikan dia nampak tanda-tanda yang tak baik. Adalah tanda-tanda tak baik. Wajahnya berubah warna ke apa ke begitu. Maka jangan buka. Tuan-tuan yang nampak di sini ya, jangan sebut ya. Kita tahu dia orang baik ya. Jangan sebut, jangan cerita dengan orang apa yang kita nampak. Tutup aib dia. Pasal dia orang masyhur sebagai baik, dan kita sama-sama minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dah. Kita mandikan orang baik, nampak tanda-tanda baik, harum baunya, lembut, segala apa sendi-sendinya. Allah, nampak tau, bersinar cahayanya. Biasa mayat lepas mandi wajahnya berubah, yang ada berubah tambah birat, yang ada bertambah semakin bersinar. Orangnya kulit tak putih, lepas mandi jadi bercahaya. Nampak, tukang mandi boleh nampak. Ceritakan orang, apa Pak Bilal kita, masya-Allah, apa mandikan dia cantik mayatnya, tanda orang baik. Sebutkan dia, orang nanti minat, dan orang sebut dia sebagai kebaikan, orang sebut kebaikan dia, orang suka nak sembahyangkan dia. Kita mandikan orang jahat, kaki macam-macam, betul-betul nampak tandanya jelek pada mayat ini, boleh cerita orang.
Boleh cerita orang, tetapi bukan macam cerita kita tengok drama kat televisyen tu, yang cerita wak kubur tu kan. Beginilah balasan orang yang melakukan dosa. Dia buat pengumuman tu, bukan pengumuman depan-depan kan, dia kan cerita televisyen tu apa, wak kubur tu kan. Dia ada cerita tu kan, kampung dia banyak orang mati dahsyat-dahsyat. Beginilah pembalasannya, semua begitu. Bukan cakap begitu, cerita pada orang yang tertentu kerana perlu. Contoh anak dia, kita tengah mandikan dia, anak dia tengok, anak dia tengok, kau nampak mayat bapa kau tahu kan kegiatan dia, kau nampak sekarang-kan macam mana wajah dia berubah, kau tengok kan. Sekarang kita minta ampun dia, kau anak, kau minta ampun bapa kau terhadap Allah Ta'ala, dan kau jangan ikut jejak langkah dia. Umpat, biar orang serik. Jumpa kawan dia, member dia, awak member pulan-pulan kan? Saya Pak Haji, saya mandikan jenazah dia tahu. Awak tahu tak macam mana kawan awak tu? Orang yang perlu cakap secara secret, secara rahsia ya, secara rahsia begitu ya. Sebutkan, dan ada tujuan. Semua ini kita bilang ada tujuan, bukan nak mengaibkan orang. Ada tujuan. Yang kita tadi komplain qadi, komplain mufti, semua tu ada tujuan kebaikan. Termasuk ini tadi kita nak tegur kawan dia biar diseram. Kita mandikan orang yang tak baik. Mayat dia cantik pula, harum, persegi, jangan cerita orang. Nanti member dia dengar suka tengok, togok pun buat mayat cantik lah. Nanti dia tak nak tobat dah, begitu ya. Begitu. Jadi sampai dah mati pun boleh sebut. Sebab itu sebut itu perkataan Muslim tu, penjelasannya ialah apa yang kita cakap ni semua tadi. Kerana apa? Yang tak Muslim, dia mendedahkan maksiat dia, atau berkufur kepada Allah. Maka segala benda yang lain, segala kecelaan yang lain, kita sebut tidak salah. Tak salah ya. Tapi digalakkan tak? Tak digalakkan ya. Baik. Jadi apa pun ya yang benar sekalipun kita tak boleh sebutkan dia, tak boleh sebutkan. Sama ada anda menyebut dengan lidah maupun dengan tulisan atau menunjuk dengan jari. Demikianlah menurut pendapat kebanyakan para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi dan lainnya ya. Dan umpat ini tak mesti dengan lidah ya. Dengan tulisan pun. Dalam WhatsApp, Allah, umpat satu orang kepada satu dunia. Diviralkan. Suka kalau cerita tu dia viralkan orang. Jangan lupa share dan subscribe. Bagaimana kau nak orang share umpatan kau ni? Umpat satu orang kepada satu dunia. Yang ada orang pula umpat orang setengah dunia. Satu kaum. Ini orang-orang Indon ni, orang Indon, sebut Indon, Yaumil Mahsyar, dia keluarkan statement, sekian hari bulan sekian, so fulan umpat orang Indon begini. Semua orang Indon dengar. Semua tampil ramai. Orang Indon berapa ramai? Sebab apa sebut Indon? 200 juta yang sekarang, yang di zaman Soekarno, semua yang belum lahir lagi nanti, semua yang bulan Indon. Pak, tak pahalanya Pak. Awak hang main sini. Kita semua orang Indon Pak. Semua Indon Pak. Kami semua Indon. Bapak sebut kami semua terasa Pak. Dalamnya semua ada. Tak. Begitu ya. Yang orang sebut umpat orang, satu orang kepada satu negeri. Yang ada orang umpat orang dengan satu perkataan, umpat kepada satu negeri. Allah, dosanya tu berat semua tu. Mulutnya dahsyat, mulutnya dahsyat. Baik ya. Jadi umpat orang, begitu ya. Sama ada dengan tulisan kita bilang tadi, ataupun dengan cakapan dah tentu, ataupun dengan tunjuk. Tunjuk sama ada tunjuk dengan tangan ataupun tunjuk dengan wajah. Contoh, tengah kuliah, tak tahu datang seorang, tak eloklah cara dia, pakaian dia ke apa, rambut dia merega begitu, t-shirt ada lambang-lambang. Kita tengok, kita signal kawan kita duduk depan sini, kita duduk depan sini, kita gini. Dia pun tengok, umpat tu. Faham tak? Orang tu masuk, kita tengok, dan signal kawan kita. Tengok. Dah umpat tak? Kau tengok bulan, teruk. Dia pun tengok, tak sanggup. Mafhum ya? Kau tengok bulan tu, teruk. Dia tengok, tak
dahsyat. Begitu ya. Dah kira umpat tu. Umpat dengan signal, umpat dengan raut wajah, dengan mimik muka, dengan apa? Dengan facial expression. Tu kira umpat tu. Itu dah kira umpat. Dah kira umpat. Begitu semua tu ya. Itu yang paling teruk sekali. Menghinakan orang pun gitu tau. Orang cerita-cerita orang gini-gini. Kau pun tak suka pun. Ya ke tuan? Ya tuan. Sebab itu adab kita orang belajar ya. Adab kita belajar ada adab dia kalau berbual dengan orang. Kita dengar dia cakap, kita dengar kena enthusiastic. Ya ke? Oh, masya-Allah. Padahal kita dah dengar 10 kali cerita tu. Berlaku sebelah rumah kita betul. Ada dengar orang. Iya. Oh, masya-Allah. Jadi macam mana masuk hospital? Wah, umpamanya. Padahal kita yang hantar orang tu masuk hospital, dia tak tahu. Tak apa. Gitu. Orang cerita-cerita ya benar, cerita kita kena je. Itu pun kira-kira tak layak ke. Tak payah cakap pun tau. Tak payah cakap. Orang ulang apa raut wajah ada terlukis 1000 makna, bukan? Begitu ya. Allah, semuanya begitu ya. Tadi umpat pun walaupun dengan signal sekalipun. Dah umpat tu begitu ya. Allah, tanpa cakap pun, tanpa cakap tapi faham, faham orang punya itu dia faham tu semua tu. Umpat dengan signal ya. Baik. Dah kira umpat tau. Dia kira umpat ya. Jangan latih ya. Jangan latih balik umpat dengan signal macam mana ya. Kalau orang ahli umpat, dia pandai gini semua. Sebab dalam tengah kuliah ke apa, takkan dia nak umpatkan macam mana dia nak cakap. Tapi dia tak boleh lepaskan ini perkara penting tu. Ataupun lah siapa musuh dia ke apa, datang kuliah ke apa, dia tengok ke apa, orang tak pernah nampak, batang hidung kat masjid kan orang nampak. Pun begitu gampang juga begitu ya. Kau fahamlah expression orang tu. Puji pun begitu juga. Bulan datang. Maknanya dia suka, liga dengan orang punya kedatangan semua gitu ya. Itu orang punya expression kita boleh baca tau. Tak payah bilang kasyaf tak kasyaf ya. Kalau dalam kuliah sebab salah satu seronok kuliah kita tengok muka orang. Boring sekali. Khususnya budak-budak muda yang bapak dia ajak datang kuliah. Dia tak suka datang kuliah, bapak dia ajak. Nampak dia. Yang ada dia datang kuliah macam apa school inspector. Kita baca kitab dia. Oh, dia tengah nilai aku. Ada yang dia tak agree. Kita cakap, dia agree. Oh, dia kasih markah tu. Allah. Itu namanya apa, inspektor pembelajaran. Begitu ya. Agaknya lah. Begitu. Semua orang punya facial expression boleh nampak. Dan kadang-kadang kita cakap sikit, potong cerita sikit lah ya. Kadang kita cakap ibarat kita tabur tau. Kau tabur padi, kau tengok apa datang. Kalau ada yang datang, mana tempat tu ada kukur, ada merbuk, ada merpati. Kau tabur padi, tak ada yang makan. Mana tempat tu tak ada merpati, tak ada merbuk. Kau tabur apa lain? Cuba tabur bangkai. Datang gagak, datang mana tempat tu banyak makan bangkai. Umpamanya ya. Begitu. Kau tabur gula, tak datang pun. Mana tak ada semut. Kau tabur sikit gula, datang. Mana tempat tu banyak semut. Begitu. Dan kuliah pun gitu kita bincang. Ingat tuan-tuan sekalian, kerja biar jujur, jangan makan rasuah. Saya luluskan awak punya ini, saya recommend company awak, bahagian saya berapa pula. Kadang kita selama itu kita tengok, dia tengok ni muka tak ada rasuah, tak ada apa-apa pun, tenang aja. Kalau yang ada buat gitu dia punya gelisah, kita peranjat tengkuk dia. Apabila kita detect, kita sebut lagi dia tak kena gaya, lagi dia nak buat natural. Makin nak buat natural, makin nampak dia punya buat natural tu nampak tak natural. Yang lain tak payah buat natural, memang natural. Tengok tak pernah makan rasuah dengan orang, nampak muka dia, tak payah buat apa-apa pun. Itu kalau kita itu dalam kuliah kita nampak wajah orang tu semua, yang ada dia boleh mengumpat, yang ada apa boleh bertengkar dengan ustaz, semua daripada raut wajah. Ni Imam Haddad bilang ya, dengan raut wajahmu pun kamu boleh kiranya mengumpat. Ribah dilarang keras oleh Allah Ta'ala sebagaimana bunyi firman-Nya di dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lainnya. Allah, adakah seorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentulah kamu sekalian benci memakannya. Bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Kenapa mengumpat diumpamakan seperti makan daging orang? Imam Ghazali sebutkan tafsir dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang ayat ini. Sebab disebutkan macam makan daging saudara kita yang mati. Serigala atau anjing kalau terkam orang digigit, orang tu hidup ke mati? Orang tu hidup. Depan-depan dia boleh tendang, dia boleh tolak, dia boleh menjerit, dia boleh lari, dia boleh ambil kayu, dia boleh pukul serigala itu. Dan dia boleh suruh serigala itu undur dan stop serang dia. Tetapi orang diumpat, dia boleh pertahankan diri dia tak? Dia tak ada di situ pun. Dia orang sebut aib dia, orang buka maruah dia, orang cerita jelek dia, Allah. Dia tak boleh pertahankan diri dia. Taubah macam mayat. Taubah macam mayat. Jadi kenapa pula sebut macam makan daging? Sebab serigala kalau terkam, disiat-siat isi dan daging. Tapi orang kalau umpat, disiat-siat maruah saudaranya. Dan maruah tu lebih dahsyat daripada isi daging, ya. Lepas tu umpat tu macam makan daging saudaranya yang telah mati. Adakah kamu suka? Adakah kamu suka? Sudah tentu kamu tidak suka, ya. Baik tu, ya. Kalau kita duduk dalam majlis orang-orang mengumpat, ya, tak boleh, ya. Sebab kita terkatakan tadi, kalau dia cakap dengan tembok, tak jadi umpat. Tapi kalau dia cakap dengan manusia, jadi umpat. Dan dia cakap dengan kita, maka dia mengumpat lantaran kita dengarkan cakapan dia itu. Maka kita pun dapat dosa. Kita pun dapat dosa. Jadi kalau kita duduk dalam majlis orang mengumpat, kita nak bikin apa? Anak dengar pula kalau duduk punya ngumpat punya dahsyat. Anak tak campur. Anak dengar je sepatah, anak tak tambah. Boleh? Anak dengar fulan mengumpat, sudah pernah mengumpat kawan dia, anak kan dia best friend juga. Kalau dah mengumpat dahsyat, anak angkat kaki terus, anak jalan. Boleh? Tak boleh. Anak tengok anak punya kawan kena terkam serigala, anak tak campur, anak tengok saja. Boleh? Anak nampak ke anak punya kawan kena terkam dengan serigala, anak angkat kaki terus anak jalan. Boleh? Tak boleh. Kena bikin apa? Stopkan itu serigala. Dia tak nak pukul dia. Dan obati luka kawan kita. Janganlah cerita-cerita orang, tak baiklah, berdosa dah. Tak maulah cerita lain dah. Dia maksud nak sebut, awak tak tahu saya cakap ni betul. Awak jangan suka umpat, berdosa. Awak kepingin masuk neraka, awak tak takut, sebutkan dia gitu, biar dia seram sedikit. Kemudian obatkan luka kawan kita. Kita ni kutuk-kutuk dia, kita bilang dia begini-begini. Awak tahu tak kipas ini semua siapa yang sponsor? Dia sponsor tahu. Begitu kita sebut nama baik dia pulanya. Awak tahu tak kita bilang dia begini-begini? Awak tahu tak dia punya taat dengan mak dia? Kita pun kalah tahu kan? Kita nak umpat dia pulanya. Ada hati kita nak umpat dia. Kita sebutkan kebaikan kawan kita. Ibarat kita obati luka dia. Ya. Begitu, duduk dalam majlis orang yang mengumpat, tak boleh tidak. Kena stopkan dia dan obati luka kawan kita itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpamakan orang yang mengumpat, yang menganiaya itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang muslim yang sudah mati. Alangkah beratnya tegahan dan larangan Allah Ta'ala dari mengumpat, ya. Sampai umpamanya tu macam makan bangkai saudara kita. Tegamak ke kita? Tak tegamak, ya. Dan baik ke kita? Jahat sangat kalau kita sampai makan bangkai daging saudara kita yang telah meninggal dunia, ya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Artinya, setiap muslim terhadap muslim yang lain, kullu muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Artinya, setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, iaitu tidak boleh membunuhnya tanpa hak. Haram hartanya, tidak boleh merampasnya, dan haram kehormatannya, tidak boleh diumpat. Tidak boleh diumpat. Harga diri orang kena jaga. Itu hadis Nabi bilang, tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia kasih untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya. Apa kita kasih untuk diri kita, kita kena kasih untuk saudara kita. Apa benda kita kasih pada diri kita? Saya suka makan mi goreng.
Maka setiap saya beli extra paket kasih kawan-kawan sebab saya suka, dan saya untuk saudara. Okeylah, masuk dalam hadis tu juga. Lagi suka apa? Saya suka orang kasih duit, maka saya kasih saudara saya duit. Pun masuk dalam hadis tu juga. Lagi apa? Saya suka majlis ilmu, saya kena kongsi dengan saudara saya. Lagi apa? Saya suka kalau orang tak umpat saya, maka saya jangan umpat saudara saya. Saya suka orang tutup aib saya. Kalau kau tak buat begini, tidaklah kira sebagai orang beriman. Tidak sempurna imanmu. Bermakna satu komponen. Ingat, iman tu banyak, dia punya komponen-komponennya. Satu hilang, bermakna melopong-lopong iman kau. Begitu ya. Jadi kalau sampai begitu, jadi rosak satu big portion of your iman sudah rosak ya. Jadi kena jaga ya, kena kasih untuk saudara kita. Kalau kita tak suka orang umpat kita pula suka umpat orang, tak baik ya. Jadi haram ya, haram kehormatannya, tak boleh diumpat ya. Kerana haram orang mengumpat, kita tak boleh buat saudara kita umpat kita. Kalau kita tak ada buat salah, kita tak buat salah, orang umpat kita, pahala dia kita boleh claim. Tapi kalau kita sengaja buat sesuatu sehingga kita diumpat orang, dosanya atas kita. Sebab kita yang mencetuskan umpatan itu. Dalam bab ni kita boleh jumpa dalam bab buang air. Apabila orang kencing kat tempat publik umpamanya, orang buang air kecil ke buang air besar tempat dalam lift ke, kat mana ke, kan menjadi umpatan orang. Siapalah ni, celaka lah gitu gini. Dia umpat aku dapat pahala, tapi kau yang buat dia, kau berdosa. Rosakkan harta benda awam umpamanya lah. Telefon publik nak pakai rosak, orang umpat, kita tengok, kita ketawa, orang ni siapalah gini, tak senonoh lah begitu begini apa semua. Kau buat orang umpat kau berdosa. Kau buat orang umpat kau berdosa. Apa yang kita buat membuat orang jadi dosa, menjadi sangka pada kita yang berdosa. Umpamanya pernah satu cerita, Sayyidina Umar nampak seorang jalan dengan perempuan tak macam jalan dengan isteri, dia macam jalan dengan girlfriend, berkepit-kepit gayanya. Sayyidina Umar tindak dia. Dia bilang, Sayyidina Umar, isteri saya. Sayyidina Umar bilang, kau yang salah kerana kau bikin gaya tak macam dengan isteri. Kalau isteri begitu tak? Macam curi-curi, pergi petanggang itu, betul tu namanya. Isteri je lah, dah betul-betul. Tapi pembentangan pun boleh, tapi isteri dielakkan. Jangan macam curi-curi dengan dia perempuan sembunyi-sembunyi. Agak-agak kau pegawai pencegah maksiat, nampak kau kena cek tak? Kan begitu. Kau jangan salahkan dia. Awak jangan suuzon dengan saya. Bukan saya suuzon, awak yang tingkah laku awak timbulkan curiga. Jadi kita membuat orang umpat kita yang salah. Kita yang salah. Jadi jangan sengaja tau, yang orang sengaja bikin macam-macam merosakkan itu dan ni semua, biarkan. Kau gini nanti orang sebut kau macam-macam tau. Dia sebut aku dapat pahala dia. Kau jadi penyebab dia umpat, kau berdosa. Kes dia tidak senang-senang itu. Kalau kita buat jahat sana sini dia orang umpat kau, biar kau dapat kena pahalanya. Boleh? Tak boleh. Kau kena faham ya. Kena faham. Dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, ar-riba ithnani wa sab'una baban. Adnaha mithlu an yankiha rajulu ummahu. Wa inna arbar riba istalatur rajuli fi irli akhihi muslim. Artinya riba itu ada 72 pintu. Yang ringan, yang terpaling ringan di antaranya ialah seperti seorang laki-laki yang mensetubuhi ibunya sendiri. Riba ada 72. Paling ringan dosanya macam orang yang bersama dengan mak kandung dia sendiri. Na'udzubillah ya. Dan tingkatan riba yang paling tinggi sekali ialah perkosaan seorang manusia terhadap kehormatan saudaranya yang muslim ya. Riba tu apa? Ambil untung.
daripada orang, macam orang niaga kan ambil untung daripada orang punya kerugian. Begitu ya. Ini saudara sebagai baik dari kewangan ada 72. Niaga punya riba salah satu daripada ini. Termasuk juga ialah riba ni 4 orang. Kehormatan orang sampai jatuh masuk dalam riba yang paling rendah dosanya sekian. Yang paling tinggi itu macam mana? Yang paling rendah Rasulullah sebutkan dia punya siksaannya, jeleknya tu macam orang bersama ibunya sendiri. Yang paling tinggi Rasulullah sebutkan kesalahannya, perlakuannya, iaitu apa? Orang yang mencederakan kehormatan saudaranya. Begitu tinggi sekali ya. Maknanya kalau dah yang paling rendah macam bersama dengan ibu, yang paling tinggi tu macam mana? Tak tahulah macam dengan siapa pun dia punya dosa bandingnya tu. Kau kalilah 72. Yang paling rendah, the lowest, 1, 2 sampai 72 paling tinggi. Yang rendah dah begitu, yang paling tinggi, kau faham lah sendiri berapa teruknya punya celanya ya. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pribadi madunya Siti Safiyah. Sudahlah, si Safiyah itu begini dan begini. Kata setengah riwayat yang dimaksudkan Siti Aisyah ialah Siti Safiyah itu pendek tubuhnya. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Siti Aisyah, lagat bulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Artinya engkau telah mengucapkan kata-kata yang jika dicampurkan dengan air laut, nescaya air itu akan bertukar warnanya menjadi keruh. Tengok ya, Nabi dengan Siti Aisyah sayang. Nabi dengan pembantunya Sayyidina Anas saja, kalau buat mistik ke apa, Nabi sayang semua tau. Nabi sayang semua. Nabi sayang semua isteri-isterinya dan pembantu-pembantunya. Tapi kalau salah kena tegur, tak boleh tidak. Walau sayang sekalipun. Apa itu? Ini jadi pengajaran bagi suami-suami ya. Sayyidina Anas kalau buat salah, Siti Aisyah tegur, Anas, macam mana Anas? Men Aisyah orang apa? Nabi tak cakap Jawa lah, kita terjemah, kita terjemah Melayu boleh, terjemah Jawa pun boleh. Jangan begitu Siti Aisyah, tak apa. Allah dah takdirkan begitu, sebab itu Anas sebab begitu. Didikkan Nabi untuk isteri Nabi. Siti Aisyah sebut madunya. Nabi Siti Aisyah sebut Safiyah tu pendek ya. Begitulah lebih kurangnya ya. Nabi tegur kerana Nabi sayang Aisyah. Jangan sampai Aisyah cemar buat dosa. Dan dah tentulah menjaga nama baik isteri yang nama Safiyah itu. Ya Aisyah, perkataan yang kau baru tutur ini kalau dimasukkan dalam lautan, air laut semua jadi berubah, jadi keruh antara cakapan itu. Berat tak? Begitu ya. Begitu. Kerana si Safiyah ni bukan masyhur sebagai gelaran itu tadi. Tapi kalau Ibrahim tadi memang nama dia Ibrahim pendek ya. Kalau tak sebut Ibrahim pendek, orang tak kenal. Itu masuk lain kategori ya. Itu lain kategori ya. Dan semua Ibrahim pendek. Masuk kau cakap laut, masuk keruh laut. Itu tidak. Pasal dia memang dah biasa dengan gelaran itu, dah tak boleh elak. Kita dah bincang tadi. Ini sebut dia. Begitu Nabi sebut, itu Nabi tegur Siti Aisyah ya. Siti Aisyah tersebut akan madunya. Nabi tersebut tentang madunya. Dia orang madu ada grup-grup tau. Dia ada grup-grup. Bukan madu 3 tau, madu 9 tau. Jadi dia tak payah geng-geng dia dengan dia. Aisyah dengan Hafsah rapat. Anak Saidina Abu Bakar, anak Saidina Umar. Yang ada isteri ni dengan isteri ni, ada isteri dengan isteri ni ya. Yang semua tak begitu minat. Pasal dia paling baru sekali, Maria Qibtiyah, orang Mesir. Sampai Nabi yang lain semua rumah keliling rumah Nabi. Jadi Nabi senang ziarah. Maria Nabi taruh kat jauh sikit, di luar Madinah. Jadi Nabi selalu jenguk dia. Pasal apa? Takut nanti dia orang baru, takut nanti madu-madunya tak selesa dengan dia, takut timbul nanti berdosa. Kalau sampai gaduh, sampai tengkarah berdosa, Nabi taruhkan jauh. Nabi dapat anak pula dengan Maria. Anaknya namanya Ibrahim ya. Ibrahim bawa anak Ibrahim, Nabi bawa masuk Madinah. Sayang Nabi dah berumur, dapat anak lagi. Tunjukkan sama Aisyah, mak tiri dia lah. Tengok Aisyah, montil dia, besar badan dia. Tak adalah, biasa je. Mak tiri dia tak suka. Tengok muka dia macam aku kan.
Tak adalah, tak sama pun. So itu dia tak suka begitu. Allah. Tu Nabi tak bawa lagi. Allah, Nabi jaga hati isteri Nabi, ya. Nabi jaga hati isteri, ya. Dia tak minat rupanya dengan anak tiri dia, pasal anak madu dia, ya. Anak madu dia. Tapi umpat tak boleh. Tak minat tak boleh paksa. Itu kasih sayang tak boleh paksa. Umpat tak boleh. Begitu, ya. Umpat tak boleh. Kita kalau baca kisah hal-hal keluarga Nabi semua, harmoni sekali tau mereka. Of course ada sedikit friction, tetapi overallnya menjadi pengajaran bagi kita semua. Boleh dicontohi. Benda-benda yang tersilap oleh isteri Nabi lakukan pun merupakan pengajaran bagi ummah. Semua pengajaran bagi ummah. Maksud baginda kata-kata serupa itu adalah tidak baik disebut dan dilarang. Sekali peristiwa, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar seorang wanita berkata, alangkah panjangnya buntut perempuan itu, maksudnya bajunya menggelibih, bajunya ke bawah, kedodoran bajunya, ya, begitu. Maka apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, muntahkan. Maka wanita itu pun memuntahkan dan terkeluarlah dari mulutnya seketul daging mentah. Lihat betapa beratnya ucapan. Satu perkataan saja, wanita itu menjadi sebagai orang yang memakan daging saudaranya. Tengok, ya. Pada zaman Nabi kita boleh nampak. Zaman kita sekarang, kamu takkan pun tak keluar, meresap tapi dalam daging kita, ya. Umpatkan begitu, ya. Dalam segala kita bilangkan umpat-umpat yang kita mengatakan umpat yang harus tu tadi pun, ya, kecuali umpat yang wajib. Segala umpat yang harus dielakkan dalam siang hari Ramadan. Umpat yang wajib tak boleh tidak. Macam kita nampak orang main judi tadi, siang-siang hari Ramadan, kita lapor dengan Pak Long dia, itu wajib. Nak amar ma'ruf nahi munkar, itu tak boleh tidak. Seperti orang buat macam-macam kerina, kita lapor polis. Nampak orang rompak dalam bulan Ramadan ni, pas maghrib dah baru rompak. Pas maghrib pencuri dia pun dah pergi sembahyang tarawih dah. Begitu, ya. Jadi apa, itu kena buat siang Ramadan pun tak apa. Tapi umpat yang harus siang Ramadan jangan, menjejas pahala puasa. Menjejas pahala puasa. Umpat yang tak dosa sekalipun. Zaman Nabi ada 2 orang puasa. Ingat dia, kita puasa, niat kita yang buat kita kuat tau. Niat kita, puasa kita valid. Puasa kita valid, dapat bantuan daripada Allah Ta'ala. Ada 2 orang dalam puasa, tengah-tengah hari tiba-tiba tak tahan lapar, bermakna dah rosak dalam sudut rohaninya, ya? Maka dia utus orang jumpa sama Rasulullah, minta izin, boleh tak batalkan puasa. Tak tahan sangat laparnya, bermakna puasanya dah rosak, niatnya dah rosak. Nabi utus Sayyidina Bilal bawakan satu wadah bekas, suruhkan dia muntah, blokean, keluar darah ketul-ketul busuk, daging dan darah. Nabi mengatakan keduanya masuk puasa dengan yang halal, tu sahur dengan halal, tapi buka dengan yang haram. Batalkan pahala puasanya dengan mengumpat, ya. Baik, kalau dalam bulan puasa kita sebut umpat, kita dah sebut tadi berapa umpat. Ada kalau dalam kegiatan kita harian lah, umpat sengaja, umpat apa kata bilang, umpat rasmi, umpat tak rasmi. Umpat rasmi tu kau tahu memang mengumpat. Awak dah dengar apa dia? Tu awak tahulah, memang awak kena umpat. Lepas tu nada pun dipelankan, dibisikkan, tengok kanan tengok kiri. Tu umpat rasmi. Umpat yang tak rasmi, orang bilang ini mulut laser, main lepas saja. Begitu, ya. Apa mulut apa? Bawang, orang bilang membawang. Sekarang macam-macam bahasa keluar tau. Apa bawang, betul, bawang, kunyit lain pula, ya. Begitu, ya. Baik. Apa orang sekarang semua ada makna dia tahu. Semua ada makna dia. Membawang kan orang bilang kan. Atau main lepas saja. Seperti dia tak bersalah, jalan tengok rumah orang, mulut ni sebut. Itu di antara sebab orang perempuan banyak masuk neraka. Sebab orang perempuan hatinya di mulut. Maka apa hatinya rasa, mulutnya menyebut. Apa ini lagu Serampang Laut, nyanyian anak merata negeri.
hati terkenang mulut menyebut, siaplah kau belakang hari. Begitunya hati terkenang mulut terus menyebut, semua gitu. Tak bagus. Yang orang gitu, nampak apa semua dirasani, nampak aja pun semua disebut. Jalan sambil driving tengok rumah orang, ikut tengok rumah orang teruk tiang dia purple, tingkap dia warna oren pula suka dia lah, dia nak warna apa kau sebut, dosa. Baca majalah, tengok baju hari dia tak kena samping dia umpat tu namanya. Bayangkan macam people think they got the right to give comments, macam dia boleh anything they give comment. Cannot, that is mengumpat. Jangan ikut akhlak begitu. Anything kau sebut, anything kau viralkan, that is mengumpat. No one got the right to mention bad about anyone else. Tak ada orang dibolehkan mengumpat. Yang ada orang biasa dia got. Kau tengok televisyen, ada baca warta berita pun, ada suara dia slow tu, dah meninggal dah orangnya. Orang selalu umpat dia. Ini macam gini pun menjadi warta berita Kau berdosa, kau wajib diangkat sapuri, kau akan minta maaf dengan dia. Begitu Satu lagi umpat yang tak sengaja. Kita contoh di pasar bulan-bulan puasa lah walau tak bulan puasa sekalipun nak cari kain lah, cari kain warna hijau umpamanya. Maka kita dah belik, isteri kita bilang, bang, kata nak warna hijau bang, tu kan hijau cantik bang, ambil lah. Kasar lah kau dah mengumpat tu. Kau mengumpat bahawasanya tokek kedai tu menjual kain yang kasar mutunya. Nak ambil, tak nak ambil sudah. Bang, kata nak kain hijau bang, cantik kan tu. Tak apa, saya belum puas pilih. Sudah lah, jangan sebut. Pergi bazar Ramadan, kata nak mi goreng bang, apa dia mi goreng? Birat Allah, pasal warna dia tak merah. Kau tengok ada cantik punya warna mi goreng kan. Birat kau bilang, sebab birat aja kau dah mengumpat. Hati-hati don't pass remarks, don't give comments as you like. Tak boleh. Walaupun kau rasa kau lah ahlinya dalam bidang ini pun tidak. Kalau nak negur orang yang silap pun ada tata caranya. Kalau orang sekarang kan pantang ada orang silap terus, ini salah. Orang yang disebut tu tak tahu pun yang dia disebutkan. Satu dunia dah tahu dia diumpat. Dan kalau setakat kegiatan saja, dosa dan dosanya besar. Tapi kalau yang ada orang jadikan itu income tau. Dengar anda juga yang orang sedang tengok dalam internet nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kalau anda gunakan itu sebagai income, haram income anda kan. Kalau orang subscribe kita dapat duit katanya. Betul apa kita punya internet dia buat apa tu namanya, konten dia bilang kan. Konten dia untuk 4 orang, konten dia mesti 4 orang. Jangan lupa subscribe and like dan share kepada teman anda. Wah, makin banyak orang subscribe dan like dan komen dan apa semua, makin share, dia makin dapat point, dapat duit kan. Berapa sen tak tahulah, tapi ada dapat duit namanya. Haram duit itu. Kalau kau jadikan itu sebagai mata pencarianmu, ialah umpat orang dalam internet. Haram. Zaman dulu kita yang kata internet, phone pun tak ada tu. Handphone tu benda baru tau bagi kita. Handphone ni benda baru tau. Dulu kita baru handphone, gemuk handphone dia. Charger dia pun bunyi dia. Allah. Itu handphone. Sebelum handphone, pager. Gitu. Sekarang kau ada kegunaan handphone ni macam komputer, kau gunakan untuk maksiat lebih banyak pada kemanfaatan dia. Sayang kau tak sedar. Kita dulu handphone, dia kata handphone phone pun susah tau. Baru-baru handphone gemuk. Saya tengok handphone saya, dia punya charger dia berat. Allah. Sekarang charger dia tak boleh pakai wayar aja kan sekarang kan. Dulu charger dia pun Allah begitu, handphone dulu. Sekarang kau handphone kau buat maksiat, handphone untuk umpat orang, untuk buat konten, kemudian kau dapat duit kau tu haram. Kenapa? Kalau kerja haram, duitnya haram. Kerja haram, upahnya haram. Kerja kau untuk umpat orang. Kau punya konten tak ada lain, kau komen orang fulan, kau komen orang fulan, kau sebut orang fulan, kau sebut orang fulan. Perbuatanmu tu berdosa dan hasilmu tu juga tidak halal. Kalau begitu tak takut sebab kalau dia send saja, satu dunia boleh bacakan. Satu dunia diumpatkan orang kepada satu dunia. Banyak rugi orang tu, rugi maruah dia. Kau jawablah ya akhir.
Ketahuilah apabila anda mendapati sesuatu kecacatan atau kekurangan atau keaiban pada diri seorang Muslim dan anda merasa wajib untuk membetulkannya, maka mula-mula hendaklah anda mengingatkannya dengan memberi nasihat ketika anda bersamanya sendirian. Jika anda gagal ataupun ia tidak mendapat taufik dari Allah, taufik Allah dari nasihatmu itu, maka yang demikian itu menunjukkan bahawa anda mempunyai kekurangan dalam peribadimu sendiri. Tengok ya, selalu Imam Ahmad ulang perkara ini dalam bab dakwah. Kalau kita nasihatkan orang, kita ceramah orang, orang tak terima, kau jangan salahkan siapa kecuali dirimu. Pasal kau tak ada the skill of advising, kau tak ada kemahiran dalam memberi nasihat sampai orang tak boleh terima. Kau salahkan dirimu sendiri. Ataupun tak ada, saya punya skill memang bagus, tapi kau berdosa. Sebab tidak boleh menyucikan kecuali dia suci dan menyucikan. Kalau dah tak suci, dia kata dia tak suci, dia kata dia tak menyucikan, dia sendiri dia tak suci. Jadi kalau pendakwah perlu jadi pendakwah yang mutlak, pure. Kalau pendakwah yang mustakmal pun masih suci tapi dah tak menyucikan, apatah lagi kalau jadi pendakwah yang mutanajis, lagi tak boleh menyucikan. Maka kau bukan kena betulkan cakap dengan baik, dia tak terima, kau instaf diri kau. Pada mana dalam sekarang ada kes, dia jahat, dia tak betul, aku tegur dia, dia tak terima, menunjukkan ada dua orang tak betul, dia dan juga aku. Dia dan juga aku, ya. Lantaran itu jangan anda menambah suatu kekurangan yang lain lebih buruk dari kekurangan yang pertama tadi, iaitu dengan mendedahkan rahsianya dan melahirkan keaibannya kepada orang lain. Dahlah anda ada kekurangan, anda ada plus ada kekurangan, anda umpat, saya cakap dia tak dengar, memang degil, mungkal, tak terima nasihat, hati keras. Itu dia punya hati, batu besar adalah duduk dalam. Tu kau macam-macam kau umpat dia. Dahlah satu kau jadi pendakwah yang tak efektif, kau jadi pendakwah yang mengumpat orang yang kau dakwahkan pula ni. Gitu ya. Baik. Sedang ia tiada bersama-sama anda di situ, kelak anda mengumpulkan dua kecelaan sekaligus dan menarik kepadanya pula dua bencana yang lain. Allah, ya. Bencana lidah yang lain, di antara bencana-bencana lidah yang lain ialah namimah, iaitu menghasut. Menghasut iaitu menyampaikan bicara seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan pergaduhan dan fitnah. InsyaAllah akan kita sambung pada minggu depan pada bencana-bencana lidah yang lain, ya. Menamimah, ya. Namimah mengadu-ngadukan biar orang itu dapat keburukan. Termasuk namimah ialah you complain people with no reason. Lebih-lebih lagi kalau kau komplainkan orang kepada pihak berwajib. Paling dahsyat dalam sudut namimah ialah menghantarkan mentimun kepada durian supaya dia digolek oleh durian, lukalah dia. Pak mentimun tak ada daya, kalau dibawakan kepada durian pasti dia nak menggolek durian, dia tak daya, dia luka. Dia digolek durian, lukalah dia. Durian tengok, kadang durian bersalah sebab dia pantang orang bawa timun depan dia, mesti dia pun golek sebab dia durian. Yang kalau durian pasal ciku buat fitnah punya cantik, maka nampak sah timun tu macam salah, maka durian pun golek timun. Maka nak jadi durian pun nak kena hati-hati. Jangan asal every time orang bawa mentimun aja kau golek. Ingat mentimun ada Tuhannya. Ingat pada yaumil mahsyar nanti segala duri pada durian akan dipasangkan pada mentimun untuk digolekkan. Ketika itu luka-lukalah durian. Kambing bertanduk dengan kambing tak bertanduk saja. Kalau berlaga itu iktibarnya, ya. Yalah, kalau iktibarnya bagi kita, tengok adilnya Allah Taala, kambing dengan kambing saja. Tengok kalau kambing dengan kambing saja bertanduk tu, bermakna lagi stronger, lagi power. Ini kan pula manusia. Kan kambing bertanduk, tanduk kambing tak bertanduk, habislah kambing itu dingadu depan Allah Taala, Allah ambil keadilan untuk dia. Manusia yang bersiung dengan manusia yang tak bergigi langsung. Yang bersiung tu amboi, kan main lagi sampai luka-luka orang ini. Baik, durian dengan mentimun, hati-hati juga wahai sekalian durian. Kena hati-hati apabila orang bawakan mentimun padamu, kau selidiki betul-betul. Kalau salah boleh, tak menjadi apa.
Kalau memang Timon tu salah, memang tugas durian untuk menggolek dia. Kita jadi ketua di sini umpamanya. Orang kasih tahu, staf kita ada yang begini-begini. Jangan umpat dia, ya. Jangan buat begitu. Siasat. Dapati bersalah, minta tolong Allah Ta'ala, bantu. Kalau awak tak belum pasti, terlepaskan 100 orang jahat lebih baik daripada terhukum satu orang yang tak bersalah. Begitu ya. Hati-hati. Itu termasuk namimah paling besar. Membawa mentimun kepada durian. Hati-hati ya. Hati-hati semua tu paling besar. Apalah daya ya mentimun nak mempertahankan diri dia. Diam saja. Luka-luka dia ya. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan sekalian dia. Jangan lupa ya, besok puasa ya. Besok puasa. Alhamdulillah rabbil alamin.